Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Tapi dia tak biasa buat, kena panggil orang yang biasa. Tak apa, ada yang biasa, dia orang tahu, yang lelaki. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, rizki saya juga. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada petang yang barakah di bulan Rejab, pada pertengahan bulan Hijri, kan, pada waktu hari yang kita disunatkan untuk berpuasa hari putih, banyaklah asbab yang menjadi kemuliaan pada saat ini di majlis ilmu pula. Alhamdulillah, kita sama-sama mengharapkan dengan kehadiran kita, dan kita ajak lebih ramai yang hadir, Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita redha, barakah, pengampunannya dan semuanya, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seterusnya kita selawat sikit. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okey, ramai-ramai sahabat-sahabat walau di mana anda berada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dia bagi love kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi, yang disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, dan kita dengan ikhtiar dan kesungguhan cuba menanam cinta kepada Nabi. Kita menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dan menghayati Al-Quran. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Kita hadir majlis-majlis ilmu. Syukur, alhamdulillah, Allah pilih kita masih lagi berada di jalan-jalan hidayah. Mudah-mudahan jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang benar. Jalan menuju kepada satu kumpulan yang Nabi sebut, umatku akan terpecah, terbahagi kepada 73 golongan. Satu golongan masuk syurga, 72 golongan lagi masuk neraka. Jadi kita berdoa supaya kita berada di dalam golongan yang disebut oleh hadis Nabi dan berada di jalan yang benar, insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dah lama sebenarnya tak bersiaran dan tak ceramah ataupun tak buat perkongsian pada waktu petang. Saya rasa lama sangat, sebulan lebih kot. Dah lama lah tak ada kuliah ni pada waktu petang. Masya-Allah, walau bagaimanapun kita tetap teruskan masya-Allah kuliah kita pada waktu yang mencabar. Kalau dekat pejabat tengah sibuk bekerja, manakala bila di rumah waktu yang sedap tidur, lepas makan, lepas solat zuhur dan sebagainya, waktu rehat kan. Jadi alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian,
kita bersama dengan penganjur yang sangat istimewa. Sebenarnya penganjur ni saya ucap terima kasih dan mohon maaf lah, sebab sepatutnya pada program yang lepas kemudian ditangguhkan. Tak silap saya program ini adalah program yang telah ditangguhkan. Sebelum ni dah hampir dah, tiba-tiba saya kurang sihat, maka ditangguhkan dan mereka sangatlah bertolak ansur. Alhamdulillah. Baiklah, penganjur kita ialah Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, IPDAS. Terima kasih kepada Cik Rowianti binti Abir sepatutnya sebagai moderator. Beliau juga merupakan pegawai perpustakaan IPDAS. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zamri bin Muhammad Syafiq, pengarah Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS. Balik dia Sabah kan itu. Terima kasih yang kita hormati Dr. Baharudin bin Osman, Timbalan Pengarah IPDAS. Yang dihormati lagi barisan ketua-ketua penolong pengarah, penolong-penolong pengarah, ketua-ketua jabatan, para pensyarah dan mahasiswa-mahasiswi IPDAS. Seterusnya muslimin-muslimat yang dihormati dikasihi sekalian. Masya Allah. Sedikit latar belakang tentang Institut Pengajian Islam dan Dakwah IPDAS. Boleh tak sahabat-sahabat semua tulis di ruangan komen Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah. Boleh tak tuan-puan tulis supaya kita pernahlah maksudnya buat catatan sikit tentang satu institusi yang banyak menyumbang kepada gerak kerja dakwah, menyumbang kepada perkembangan Islam di Malaysia ni. Salah satu institusi agamanya ialah Institut Pengajian Islam dan Dakwah IPDAS Sabah. Sabah. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Dakwah Keningau, merupakan sebuah institusi pengajian Islam di bawah pengurusan dan pentadbiran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Cawangan Sabah. IPDAS terletak di daerah Keningau, menawarkan dua program utama, iaitu program Sijil Pengajian Islam dan Dakwah serta program Diploma Dakwah Islamiah. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya mengalu-alukannya mana-mana pelajar untuk buat praktikal. Kami menerima pelajar praktikal. Selalu ada ramai pelajar praktikal yang datang ke syarikat, ke NGO kita untuk buat praktikal lah, untuk melengkapkan kos kan. Jadi kita adalah NGO yang berlatar belakangkan kerja dakwah dan kebajikan. Jadi setiap hari pun kita buat kerja dakwah, dakwah kepada non-Muslim dan juga Muslim. Serik dakwah mendekati non-Muslim. Alhamdulillah ramai juga yang dah masuk Islam melalui gerak kerja dakwah dan amal yang kita lakukan. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, bila kita tengok sijil yang program Sijil Pengajian Islam dan Dakwah serta program Diploma Dakwah Islamiah sangatlah diperlukan pada zaman yang mencabar ini, sebab dakwah pada zaman sekarang sangat meluas dan sangat pelbagai. Dan dakwah paling utama sekarang dah jadi dakwah media sosial. Jadi anak-anak muda kena kuasai media sosial, kena tahu skill, teknik, kaedah untuk mendekati ummah melalui media sosial. Sebab apa? Maksiat juga berluasa di media sosial. Kita kena memperbanyakkan kerja-kerja dakwah di media sosial. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Azam Seorang Muslim. Azam Seorang Muslim. Okey, sekarang ni sebagai permulaan muslimin muslimat, tadi kita dah mula dengan bagi salam. Saya mohon maaf. Kita mula dulu dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, baguslah sahabat-sahabat ni. Kawan-kawan sahabat-sahabat ni memang bagus sangat. Saya kalau dapat jumpa depan-depan kan, tengok depan-depan, ya memanglah kan, sayang sangat pada sahabat-sahabat semua ni. Bila minta tulis tu, ramai-ramai tulis rupanya. Semua tulis. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Islam Sabah. Ramai-ramai tulis. Masya Allah. Punyalah baik kan. Kawan-kawan kan, support kan. Okey. Bolehlah sambil-sambil tu tuliskan apa? Ya Allah, peliharalah ILDAS. Macam tu. Ya Allah, peliharalah ILDAS. Ataupun ya Allah, berilah kekuatan kepada ILDAS. Institut dakwah ni. Kita mungkin tak buat kerja dakwah,
tak kuat macam para pensyarah di Irdas ni, duduk mengajar ummah, kan, duduk mengajar masyarakat, duduk mengajar pelajar-pelajar untuk buat kerja dakwah. Tuan-puan, untuk makluman, saya jumpa ramai pendakwah yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Cuma mereka ini tidak dikenali sahaja. Pendakwah-pendakwah yang bagus, yang hebat, cuma tak dikenali sahaja. Tak glamour je. Tetapi mudah-mudahan mereka ni dikenali oleh penduduk langit. Terutamanya di Sabah, di Sarawak. Subhanallah. Dia bunyi yang mana tu? Tak apa. Di Sabah, di Sarawak, di seluruh Malaysia lah. Saya tengok ada ramai di kalangan kita ni yang buat kerja dakwah non-stop. Tetapi mereka buat dalam kelompok-kelompok yang kecil. Dan anak-anak ini banyak juga daripada mana? Daripada hasil belajar-belajar. Jadi kita doakan supaya ILDAS ni, kan, IPDAS, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, dilindungi oleh Allah, diberkati oleh Allah, diberikan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Okey, tajuk kita adalah azam seorang Muslim. Sekarang kita sama-sama tuliskan tajuk pula. Azam seorang Muslim. Tapi saya dengar macam kat sini. Sebab bila buat live kat rumah tak ada pula bunyi tu. Sekejap ya, ada bunyi sikit. Okey. Itulah ke yang ini. Subhanallah. Tajuk kita ialah azam seorang Muslim. Okey, untuk meneruskan tajuk ni, saya memang dah adalah macam mana kita nak guna whiteboard, nak tulis azam seorang Muslim. Saya nak tengok dulu sahabat-sahabat tuliskan komen, apakah azam tuan-puan, sahabat-sahabat semua sebagai seorang Muslim. Tulis tiga saja, tiga je. Tulis tiga, saya cuba baca. 3 azam seorang Muslim. 3 azam. Kita tengok ya. Subhanallah, ramai mendoakan IPDAS ni. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita mendoakan untuk IPDAS ni, pahala bila mereka buat kerja dakwah, kita dapat juga. Sebab kita mendoakan mereka, sebab kita jadi asbab IPDAS menjadi lebih baik, insya-Allah. Jadi itulah kelebihan berdoa. Kita mungkin tak perlu susah payah macam mereka, tapi dengan doa kita macam bersama dengan mereka. Okey, boleh tak tulis 3 azam bagi anda? Ini bukan Ustazah nak minta nak solat penuh, nak puasa sunat setiap minggu, nak bersedekah setiap hari. Masya Allah, ini kusyairi. Sekejap. Ini kusyairi daripada TikTok ni ya. Subhanallah. Dia kata ada 3 azam dia. Nak solat penuh, nak puasa sunat setiap minggu, kan ada Isnin Khamis. Lepas tu nak bersedekah setiap hari. Terbaik. Amin. Kusyairi. Lagi-lagi. Kita tengok. Okey. Mahfuzah Ghazi kata azamnya nak solat awal waktu. Dia Sabiha kata nak menjadi guru yang terbaik, anak yang solehah dan baiki hubungan dengan mak ayah. Okey. Dik, kamu kena tolong pegang. Okey, ada yang sebut yang pertama azam nak dapat redha Allah. Yang kedua nak dapat syafaat Nabi. Yang ketiga nak mati husnul khatimah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, di FB pula ada yang kata azam nak meningkatkan takwa. Nurzuin Awin kata menjadi ibu yang solehah buat anak, nak jadi anak yang boleh jaga ibu bapa. Masya Allah. Okey, lepas tu kan kita tengok lagi seterusnya, nak istiqamah jaga aurat, solat dan taat kepada suami. Masya Allah, amin. Ini Nabila Abdul Rahman sebut. Juliana Samsuddin sebut nak lebih tenang, nak kurangkan marah dan nak banyakkan mengaji. Masya Allah. Hebat-hebat semua azam. Okey, kita tengok lagi. Di IG, kita Akime, menjaga maruah dan melihara nafsu, menjadi hamba yang taat, jadi insan yang berguna. Okey. Masya Allah. Ada macam-macam lah ni azam ni. Nak tinggalkan dosa, nak taubat kepada Allah, tak nak ulangi dosa hingga mati, nak jadi hamba Allah yang baik. Masya Allah. Jun E. Rimpau sebut nak menjadi ahli syurga, membawa keluarga dan sahabat bijah, sentiasa menjaga salat.
Macam-macam azam-azam yang baik, yang bagus ni. Nak mengaji setiap hari, azam nak mengaji setiap hari. Okey, macam-macam ni. InsyaAllah, semua yang tuan-puan tulis, siapa yang tak tulis, tulis. Sebab saya biasa kalau habis live, saya akan baca balik komen-komen. Itu dah jadi tabiat saya. Habis live, saya baca balik komen-komen tuan-puan sekalian. Tak baca balik macam mana? Sebab kita boleh tengok komen saja kan. Lepas kita baca tu, kalau yang doa, kita pun aminkan. Ada yang tulis, doakan, saya sedang COVID, kita pun doakan. Kan, jadi, kita tulis ni, azam ni, ia benda dalam hati kan. Lepas tu bila kita tulis tu, dia menguatkan lagi nekat kita tu. Sebab itu kita kena belajar tulis. Kan, kalau kita baca surah Al-Alaq tu kan, surah Al-Alaq tu, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Lagi sambungan dia, Allah perintahkan supaya kita ni, Dik ambil Quran je, Dik. Dah kat mana dah? Sebenarnya ada kat sini ni. Saya bila nak baca terjemahan tu jadi keliru. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang Maha mulia. Allah perintahkan lagi 3 kali. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu akbar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu akbar. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang Maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena, dengan menulis, dengan tulisan. Masya Allah. Jadi, saya nak share juga dengan sahabat-sahabat semua. Azam kan, ataupun cita-cita, saya sarankan kepada sekarang, buat sekarang. Tuan-puan sekarang saya tak tahu ni, di pejabat ke, di rumah ke, dekat mana. Semua ada kan? Semua ada. Maksudnya mungkin dekat kereta tak nak buat lah. Siapa yang kat rumah sekarang, siapa yang kat pejabat, tak apa. Okay. Siapa yang kat rumah sekarang, siapa yang kat pejabat, sekarang ikuti saya. Ini adalah kaedah saya sendiri apabila menetapkan azam. Bila menetapkan azam, saya gunakan kaedah ni. Jadi saya nak share dengan sahabat-sahabat semua kaedah ni. Tapi sekarang ni cari kertas dan cari pen. Cari kertas dan cari pen. Boleh ya semua? Kalau ada kertas A4 lagi bagus. Kertas A4. Kalau tak ada kertas A4, apa-apa kertas, tak ada masalah. Pen. Saya buat macam ni dengan anak-anak sekali buat. Tapi jujurlah saya cakap, tahun 2022 belum buat. Baguslah ni tajuk yang diberikan, azam seorang Muslim. Biasa setiap tahun, awal tahun, saya dengan anak-anak akan buat azam tahun tersebut. Bukanlah memang kita kena ada azam setiap hari. Tapi ambil motivasi lah awal tahun kan. Awal tahun kan semangat. Jadi ada azam yang ditetapkan. Dan banyak azam yang lepas dibawa balik, dibawa semula. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat, sekarang saya nak guna whiteboard. Masing-masing dah ada pen dan kertas. Macam-macam yang tulis pasal solat di awal waktu, pasal Al-Quran. Semua dah menjadi ibu saya tahu, subhanallah. Sekarang ni dah ada pen dan kertas. Okey, kita akan pergi ke whiteboard. Saya rasa kena kalau seorang memang ni. Saya pakai Dah. Okey, pertama, tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kita nak pergi kepada definisi azam terlebih dahulu. Tengok sinilah dulu. Masya Allah. Definisi azam. Okey, ada ni.
Okey, tak apa. Maksud azam. Azam berasal daripada kata Arab. Azama ya'zimu izam. Nampak tak? Jelas ya semua? Azam ini asal daripada perkataan bahasa Arab. Tapi kita, ini saya ingat sikit ya. Kita ni bila sebut pasal azam, cita-cita. Tapi maksud dia adalah keinginan yang kuat. Dia bukan cita-cita, samalah sebenarnya azam tu cita-cita juga. Tapi bila sebut azam, sebab azam ni disebut di dalam Al-Quran. Bila sebut azam, dia adalah keinginan yang kuat. Kita berusaha untuk mencapai azam yang kita buat. Okey, kita pergi dulu kepada definisi azam. Azam berasal pada kata Arab iaitu azama, ya'zimu, ya'zam. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP edisi keempat, azam bermaksud kemahuan, cita-cita yang sangat kuat. Kemahuan dan cita-cita yang sangat kuat. Jadi, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat sekalian, kita tengok merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Perkataan azam tu, tengok azamta. Azam ta ni kamu. Kemudian apabila engkau telah berazam, telah bermusyawarah untuk membuat sesuatu, telah berazam, telah berniat, Masya Allah, kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Subhanallah. Jadi jangan main-main. Sebutan perkataan azam ini ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu berazam untuk melakukan sesuatu, kamu dah bincang-bincang, kamu dah mesyuarat, lepas tu kita cakap apa? Okey, setuju, jom kita buat. Okey, proceed. Contoh kan, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka kamu kena bertawakal kepada Allah. Sebab itu biasa bila kita buat sesuatu perancangan, mesti kena tutup ya Allah, macam bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, tapi doa supaya Allah mengizinkan. InsyaAllah kita kata, Bismillah kita kata, macam tu kan. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, cuba kita tengok satu kisah azam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, ataupun kecil kita nak buat full ke? Kau kira? Lagi tu kan, tak apa. Kisah azam Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat-sahabatnya. Panjanglah ni perbualan Sayyidina Umar dengan para sahabat. Okey. Kita terus tengok terjemahan. Saya dah pernah baca dah ni, dah pernah share dah ni. Bagaimana perbualan di antara para sahabat. Maksudnya, Sayyidina Umar ni dia cakap dekat kawan-kawan, dekat best friend dia, kan? Tunjukkan cita-cita kamu. Maksudnya bagi tahu apa cita-cita kamu, apa azam kamu. Salah seorang menjawab, aku bercita-cita rumah ini dipenuhi dengan emas agar aku dapat infakkan di jalan Allah dan bersedekah. Salah seorang sahabat Nabi kata, aku bercita-cita rumah ini dipenuhi dengan emas agar aku dapat infakkan di jalan Allah dan bersedekah. Sahabat yang lain pula berkata, aku bercita-cita rumah ini dipenuhi zamrud dan batu permata agar aku dapat infakkan di jalan Allah dan bersedekah. Sahabat yang kedua pula kata, saya bercita-cita rumah ini dipenuhi zamrud dan permata agar dapat infakkan di jalan Allah dan bersedekah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, tunjukkan cita-cita kamu. Mereka menjawab, kami tidak tahu wahai Amir al-Mu'minin. Lalu Umar berkata, aku bercita-cita agar rumahku dipenuhi pemuda-pemuda seperti Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Salim Maula Abi Huzaifah dan Huzaifah Ibnu Yaman. Allahu Akbar. Yang mana kalau tuan-puan melihat, kan, Sayyidina Umar tak marah pun sahabat Nabi yang bercita-cita rumahnya dipenuhi emas, rumahnya dipenuhi permata dan zamrud. Tapi bila time Sayyidina Umar bagi tahu apa cita-cita dia, dia kata, aku bercita-cita rumahku ini dipenuhi pemuda-pemuda seperti yang disebutkan ini, ada pemuda-pemuda yang berani, pemuda-pemuda yang soleh,
pemuda yang menjadi peluasan kuasa umat Islam. Maksudnya kita tahu sebab Sayyidina Umar ini ketika menjadi khalifah, peluasan wilayah khalifah Islamiah itu meluas. Maksudnya banyak dunia yang mendapat hidayah dan menjadi tanah di bawah jajahan umat Islam. Islam menguasai lebih 2/3 dunia. Jadi itu pada zaman Sayyidina Umar. Jadi cita-cita ini dia biasanya mesti ada kaitan dengan apa yang kita buat sekarang. Kan? Contohlah kita ni arkitek. Lepas tu bila ditanya apakah cita-cita? Cita-cita saya nak menjadi ulama. Okey, kita kata macam okey, memanglah bagus. Dia sedang belajar bidang arkitek ni. Bila tanya azam, saya nak menjadi alim ulama yang menyebarkan dakwah. Saya kata, oh Masya Allah. Memang baguslah. Tetapi nampak susah sikit lah. Sebab apa? Dia ambil kos arkitek belajar. Jadi azam ni, kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, mereka ni ada kekuatan tersendiri. Ada yang kuat dari sudut perniagaannya, ada yang kuat dari segi tanamannya, ada yang kuat dari segi penternakannya, ada dalam ketenteraannya, ada dalam bidang ilmunya. Jadi bila ambil kos arkitek, apa cita-cita kamu? Saya ingin menjadi arkitek Muslim yang berwibawa, yang nak membina. Contoh saya ada pergilah lawatan di Madad, Ustaz Yaakob Yusra kan. Bangunan yang nak dibuat adalah bangunan yang bila waktu solat ditentukan dan perubahan warna pada bangunan itu berlaku perubahan warna setiap kali waktu solat masuk. Maksudnya ada kaedah yang mereka ini buat teknologi kerjasama dengan pusat institusi falak negara. Malaysia ni ada institusi falak. Falak berkenaan dengan ilmu bulan, bintang, penetapan tarikh, hijrah, semua tu kan. Semua itu berkait dengan ni. Dia kata, insya-Allah mungkin ini antara yang pertama ataupun yang kedua, saya lupa. Tapi bangunan yang nak dibina di kawasan Murtada Center tu, masjid tu, azan tu, kalau tak azan pun boleh tengok perubahan warna pada bangunan ataupun pada mercu tanda masuknya waktu solat. Sebab menara tu sebab dia direct terbias dengan matahari. Memanglah sebelum hari ni kita ada kompas semua tu, penentuan kiblat kan mengikut pergerakan matahari. Matahari tengah berada di atas, okey dah masuk waktu zuhur. Matahari condong berapa darjah, okey asar. Sekian-sekian. Lepas tu bila malam bulan pula kan. Jadi kalau ikutkan penetapan waktu-waktu solat kita memang berkaitan dengan bulan dan matahari. Jadi bagaimana teknologi hari ini? Jadi mungkin bagi arkitek, saya nak buat arkitek yang menaikkan kita sebut bukan mercu tanda, kita khazanah-khazanah Islam ataupun seni bina Islam. Nak menaikkan seni bina Islam menjadi satu seni bina bertaraf dunia. Masa kenalah dengan azam dia sebab dia bidang arkitek. Saya pernah masa tu dijemput di Sydney kan, ceramah masa sebelum PKP dulu dengan depan pelajar-pelajar Sydney. Situ semua belajar engineering, belajar bukan dalam, tak ada pengajar Islam lah dekat universiti tu. Bila tanya cita-cita masing-masing, saya programmer, saya belajar programmer di sini, saya bidang IT. Kalau saya fokus pada saya nak jadi pakar, ambil masa ambil PhD, saya nak buat program yang menarik untuk umat Islam. Biar anak-anak umat Islam ini, dia orang tak main game, dia orang tak ni, dan dia orang akan tertarik dengan program ni. Dengan maksudnya nak cipta satu game yang mana daripada game tu budak-budak ni, anak-anak kita boleh hafal doa. Daripada game tu boleh memahami bab akidah. Maksudnya kata insya-Allah. Jadi azam ni biasanya sesuai dengan kemampuan dan apa yang Allah kurniakan kelebihan pada diri kita. Jadi tuan-puan sekalian, tak pelik sahabat-sahabat Nabi ni. Azam nak ada emas. Tengoklah orangnya, orang yang berazam tu mungkin memang orang kaya. Memang orang-orang yang mengumpul emas ataupun peniaga emas. Lepas tu yang tu batu permata. Tapi Sayyidina Umar pula memang dia punya karakter, dia punya cita-cita dan dia punya kehebatan dan kemampuan Sayyidina Umar adalah peluasan kuasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar ada kekuatan dia.
Dan dia fokus pada kekuatannya. Sayyidina Osman kekuatannya pada pembukuan Al-Quran, penulisan Al-Quran. Sayyidina Ali pada kekuatannya. Tapi pada zaman Sayyidina Umar, kekuatannya kepada ketenteraan. Jadi sebab tu Sayyidina Umar ada cita-cita yang melibatkan kemampuan beliau. Okey, jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah Mu'adh bin Jabal Salim Maulahu Zafir merupakan para pemuda yang sangat kuat dan bersungguh-sungguh membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Meletakkan tinggi cita-citanya untuk memenuhkan rumahnya dengan pemuda-pemuda ni. Okey, subhanallah. Sekarang kita nak pergi ke whiteboard. Okey. Mana tadi? Marker. Okey. Bila kita sebut pasal azam, jangan terasa pula orang nama Azam. Ustazah tersedak-sedak saya, nama saya Azam. Ustazah saya sebut Azam. Okey. Untunglah nama Azam. Banyak sebut hari ni. Okey, Azam. Kita bahagikan azam kita kepada 4. Azam kita kepada 4. Dah ada pen dan kertas semua? Dah ada kan pen dan kertas? Ada tak masing-masing? Sebab tu kata nak pen dan kertas. Kalau tuan-puan menganga je tengok saya, macam tu kan? Lepas tu tak terbuat. Buat terus sekarang. Siapa yang buat nanti share dekat FB tau. Minta orang doakan. Dah buat terus sekarang. Nanti dah siap, biarlah tak cantik. Tapi ada orang nak color-color dulu, nak buat cantik-cantik baru nak share. Terpulak. Jadi, lepas habis live ni, tuan-puan buatlah cantik-cantik. Ataupun terus je share apa yang dibuat masa live ni. Lepas tu tag lah nama saya kan. FB saya ke apa ke. Ataupun apa-apalah. Nak ipdas pun boleh. Jadi, terus content, terus buat. Bukan apa. Kadang tu kita ni azam nak buat nanti tapi tak terbuat. Jadi saya dah buat dah. Ni yang saya punya lah ni ya. Okey. Azam ataupun keinginan. Azam, tajuk kita adalah azam seorang Muslim. Okey, saya letakkan yang pertama adalah azam rohani. Kenapa jadi tak cantik tulisan hari ni? Ia ada hari-harinya. Ada hari tulisan cantik je. Ke tak pernah cantik pun. Azam rohani. Okey. Orang nama Azam tersedak, orang nama Rohani pun tersedak. Siapa nama Rohani kat sini? Okey. Lepas tu Azam jasmani. Ada orang nama jasmani juga ke? Okey, jasmani. Okey. Yang ni mungkin tak ada orang nama ni. Yang ketiga iaitu mental. Ada yang nama mental? Mentan pula tengok. Ada ke yang nama mental? Siti mental ke? Okey. Azam mental. Ataupun sebenarnya kalau kita nak buat dalam bahasa Arab, rohani, jasmani, akli, akal, azam bagi akal. Tapi tak apalah. Kita buat mental ya. Okey, azam mental. Kemudian yang keempat iaitu azam azam emosi. Gitu. Okey. Sebenarnya tuan-puan tak alamat petak pun nak kena penting tau. Petak kena cantik. Apa dia? Mental, lepas tu rohani, jasmani, mental dengan emosi. Itulah yang buat jadi lambat. Okey, jasmani ni dia sebenarnya bukan jasmani saja. Kita buat fizikal lah. Nak tulis sama? Oh, tak semestinya. Saya bagi contoh je ni. Masing-masing azam masing-masing ya. Tapi nak tiru boleh. Kita bagi idea. Mungkin ada yang tak terfikir. Sebab apa kita bagikan 4 azam ni? Pada tubuh kita, inilah unsur 4 yang paling utama. Kita ada unsur rohani yang tak dapat dilihat, tapi itu yang paling utama, paling penting. Sebab lepas mati, roh saja yang masih kekal.
Daripada alam roh ke alam rahim. Kemudian masa alam rahim tu kan, kita duduk dalam perut tu pun dengan roh kita lah. Lepas tu sekarang kita masih ada roh. Ke ada siapa yang tak ada roh sekarang? Sebab ada roh tu lah kita masih bernyawa. Kemudian lepas mati roh kita masih kekal, berpindah ke alam barzah. Kemudian kita akan dibangkitkan di mahsyar. Maksudnya roh ni kekal sampailah ke syurga. Amin. Moga berakhir di syurga. Jadi bila sebut azam rohani nanti kita kata apa contoh azam rohani ni? Okey. Jadi rohani unsur paling penting, paling utama, paling perlu diberi perhatian. Kalau azam yang lain tak tercapai, dapat capai azam rohani, kehidupan tetap baik, seimbang, tenang, sempurna. Kalaupun azam fizikal kita tak boleh nak capai, azam emosi kita tak dapat, azam azam mental kita tak capai. Yang memandu segala azam lain tercapai adalah azam rohani. Okey, contoh azam rohani banyak yang tulis tadi. Ada yang tulis apa? Azamnya adalah solat awal waktu. Maksudnya sekarang azam rohani, okey, baca Quran. Contoh, baca Quran, kita letak 5 muka surat sehari. Contoh, sebab kita niat 1 muka surat selepas solat. Kita nak letak 1 juzuk, memanglah sedap tulis. Baca Quran 1 juzuk sehari. Memanglah sedap tulis. Nampak macam mudah. Tapi nak baca 1 muka surat sehari pun kadang mencabar. Kalau kita buat kajian hari ini ke atas orang Islam di Malaysia, kan bahkan ada pihak yang buat kajian, katanya tak sampai 20% umat Islam di Malaysia ni baca Quran. Walaupun 1 muka surat sehari. Maksud kalau buat kajian terhadap orang Islam di Malaysia ni, tak sampai. Bawah 20% yang baca Quran 1 muka surat sehari. Kalau nak cari yang baca 1 juzuk, lagilah mungkin tak sampai 1%. Wallahualam. Jadi, kita letak azam tu sesuai dengan situasi kita sekarang lah. Okey, baca Quran contoh 5 muka surat sehari. Siapa yang nak letak? Saya letak 1 muka surat dulu. Itu pun dah bagus. Masa setiap hari mesti baca Quran. Apa lagi contoh? Azam rohani. Dia nak tetapkan zikir. Contoh saja ya. La ilaha illallah 1000 kali. Contoh sehari. 4. Apa-apa saja. Sedekah tadi yang kata. Sedekah setiap hari. Lepas tu, ada yang tulis apa? Puasa. Kan? Setiap minggu. Puasa sunat lah setiap minggu. Sebab tu, bila pergi kepada azam rohani, semua melibatkan ibadah-ibadah yang boleh membangunkan rohani kita. Okey. Banyak lagi terpulang kepada masing-masing. Nanti saya nak cerita tentang ada... saya kena buka FB saya. Tolong buka Nur Syuhada Amir. Isterinya, suaminya seorang ustaz, baru saja meninggal pada hari Jumaat baru ni. Jumaat minggu lepas ni. Jumaat 5 hari yang lepas. Meninggal pada hari Jumaat. Tapi saya baca kisah. Saya baca tu. Menangislah juga. Tapi memang satu kebahagiaan bagi umat Islam. Maksud bagaimana suaminya pada hari Jumaat yang barakah, asalnya tak sedar tak apa, tapi sedar bila saat akhir untuk ucap kalimah syahadah. Boleh ucap la ilaha illallah, ucap kalimah syahadah dengan sempurna. Lepas tu meninggal dunia. Dan amalan suami beliau setiap hari baca zikir la ilaha illallah, pagi 1000 kali, malam 1000 kali. Kita nak buat 1000 kali sehari pun payah, tuan-puan sekalian. Jadi amalan zikir ini mungkin kita rasa berat 1000 kali, nak buat 1 kali pun boleh. Maksud nak baca zikir la ilaha illallah 100 kali. Contoh macam itulah kan. Jadi ini adalah azam rohani kita. Nak buat apa? Kenapa penting tulis? Tuan-puan sekalian, kalau kami bila buat azam, saya dengan anak-anak, kami buat kertas mahjong besar. Masing-masing tulis azam masing-masing, tampal dekat dinding. Jadi kadang-kadang awal pagi kita baca, ya Allah, pemudahkanlah ya Allah azamku untuk solat awal waktu, untuk baca Quran. Bila kita tengok azam, kalau dalam fikiran kita jadi lupa, lalai dan sebagainya. Tapi bila dah tampal dekat dinding, kita dah tengok apa yang kita tulis, apa yang kita list, apa yang kita rancang. Maksudnya, dia bukan hanya pada kata-kata, mata kita pun merakam. Mata kita duk tengok azam kita tu kan. Mata kita pun rakam.
Bila mata merakam, dia masuk ke dalam minda separuh sedar kita. Masuk ke minda separuh sedar. Jadi ingat-ingat je selalu. Dia membantu kita istiqamah. Bantu kita istiqamah. Sebab kita tengok. Tampallah di ruang yang mudah dilihat. Jangan tampal dalam almari pula. Tampal celah-celah mana-mana gulung. Tak nampak. Tampal di dinding yang ruang yang kita boleh lihat. Jadi, kita selalu melintas tengok, ini azam ni. Azam rohani. Okey. Lepas tu contoh azam fizikal pula kan. Okey. Kita boleh masukkan azam fizikal ni berkenaan dengan kesihatan tubuh badan. Kesihatan tubuh badan ya. Secara umumnya kesihatan tubuh badan. Azam kita, tapi kalau nak detailkan boleh je buat satu terus. Contohnya kita tulis jogging. Jogging apa ni? Jumpa tak? Betul? Yelah ni. Tak, ini kematian suami dia. Okey, Masya Allah. Contohnya jogging 30 minit sehari. Ataupun jalan kaki. Main badminton. Apalah untuk kesihatan fizikal. Maksudnya yang kita nampak ni, fizikal ni. Lagi, contoh, kita tulis bekam 3 bulan sekali. Saya buat bekam ya. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, sebelum ini, setiap bulan, saya akan migraine. Migraine yang saya akan mata berpinah, lepas tu berpusing, lepas tu sakit kepala yang sangat teruk sebelah kiri. Kalau saya kena migraine, 1 hari pun tak hilang lagi. Maksudnya dia dah hilang, sakit kepala yang kuat tu dah hilang dalam 3 jam, 4 jam dah hilang. Tapi kesan daripada sakit tu, kepala jadi lemah, badan jadi lemah, kepala ini tu mungkin 1 hari baru hilang. Sebab orang yang pernah sakit migraine tahulah macam mana. Kalau saya bermula dengan mata berpinah, semua nampak macam bintang-bintang, nampak berminyak saja macam tu lah. Lepas tu hilang tu, dia akan pergi ni. Sebelum ini saya dah banyak kali buat bekam, tapi saya tak buat bekam kepala sebab saya rasa macam seriau. Kamu pernah bekam kepala? Pernah bekam tak? Jujur Fana tak pernah bekam. Syira? Tak pernah bekam juga. Bekam tu memang rawatan sunnah kan. Nabi berbekam, sahabat Nabi berbekam. Duduk makanlah suplemen tu, suplemen ni. Badan kita kan kena keluarkan toksik. Toksik yang paling banyak dikeluarkan adalah melalui bekam. Memang toksik keluar melalui peluh. Toksik keluar juga melalui kita buang najis semua tu. Tapi toksik ni banyak pada darah. Sebab itu kan Allah memang jadikan setahun tu 3 kali. Tak siap saya ke 4 kali. Sama ada 4 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Badan kita ni akan memproses darah-darah, sel darah yang baru. Bila kita buat bekam, kita keluarkan toksik-toksik dalam darah tu. Bunyi macam ngeri. Saya dah pernah buat dua-dua cara dah bekam ni. Bekam jarum saya buat. Bekam pisau pun saya buat. Pisau halus yang diorang buat ni. Pisau halus yang diorang buat. Tak. Pisau lepak. Pisau bedah. Jadi saya cuba dua-dua jenis bekam. Kalau orang tanya mana lagi sakit, bekam jarum ataupun toreng pisau tu kan. Lagi sakit jarum. Pisau bunyi ngeri tapi tak rasa sangat. Dia halus, dia macam tu. Cuma saya cerita dalam bulan yang lepas saya ada buat bekam kepala. Akhirnya saya setuju. Kata buatlah Ustazah bekam kepala, tak sakit sangat. Kurang sakit, guna alat penyedut apa semua kan. Dan Alhamdulillah sejak saya buat bekam kepala, Alhamdulillah syukur sangat saya dah tak migraine. Kalau tak migraine tu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau saya datang migraine saya tak boleh ceramah, batal kuliah. Tak boleh buat apa-apa, memang teruk. Mungkin sebab kita banyak fikir, banyak ini. Saya buat 2. Bekam saya buat, akupuncture pun saya buat. Maksudnya ini adalah azam fizikal. Lepas tu yang buat tu kata Ustazah cubalah buat secara rutin. Kan 4 bulan sekali, 3 bulan sekali ada tarikh-tarikh sunat dia. Saya kata okey, saya setuju. Jadi itu azam saya nak jaga kesihatan diri. Lepas tu badan kita kan ada yang kata yelah kesan daripada vaksin, wallahualam kita kena keluarkan apa yang tak elok. Jadi kesihatan tubuh badan, jogging, bekam ke. Lepas tu siapa yang nak masukkan facial, sebulan sekali contoh. Tak apalah 1 bulan sekali. Ngurut. Maksud saya
Bab fizikal jaga tubuh badan ni, azam-azam kita tu terpulang. Kadang-kadang kita tak tulis, kita lupa. Bulan bulan ni saya tak buat facial lagi. Contoh kan, pergilah rawat-rawat muka tu kan, buang-buang blackhead, buat ini. Yang penting yang patuh syariah, tak ada masalah. Saya buat juga facial. Ya, saya ngaku ya, saya buat. Saya pergilah kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Pergilah, saya tak boleh cakap lah tempat mana. Bertukar-tukar mana yang saya nampak. Sebab apa? Memang kulit kita umur dah dekat 40 kan. Sampai satu masa tu memang kita boleh tengok kat hidung tu banyaknya whitehead, blackhead lah apalah. Guna jari lah apalah. Tapi kadang-kadang suka guna ni, ISO. Okey. Fizikal. Azam fizikal juga membawa maksud kepada apa ya? Contohnya impian kita. Nak kereta apa? Okey. Azam, cita-cita, keinginan kita nak rumah macam mana. Tuan-puan sekalian, saya dulu bila buat azam, siap keluarkan gambar. Nak rumah macam mana, cari dalam internet gambar. Kan, kereta tak adalah beria sangat, tapi adalah impian tu. Ya Allah, Allah bagi. Kan siap gambar. Mana yang tulis, yang gambar. Ini saya tulis, saya keluarkan gambar. Gambar solat, gambar Al-Quran. Siap gambar. Lepas tu zikir. Tulislah la ilaha illallah. Lepas tu masa tu saya tengah buat master. Siap saya, kononnya saya pegang master. Masa tu tengah buat lagi struggle nak siapkan master. Dengan anak kecil-kecil. Keluarkan gambar tu. Sebab apa? Supaya visual. Sebab saya orang visual, saya nak tengok. Lepas tu, kereta, rumah, memang Allah bagi. Antara yang saya pernah keluarkan gambar, rumah dekat dengan surau. Akhirnya Alhamdulillah dulu rumah jauh dia surau. Anak pergi surau pun saya takut sebab tak selamat. Taman sebelum ni kan surau kan jauh. Kan? Tapi bila sekarang, memang anak-anak boleh pergi jalan kaki je. Walaupun malam, maghrib, isyak, saya tak risau. Sebab dekat dan selamat. Jadi pergi ke surau, subuh dia orang jalan kaki. Kan? Time kami 3 hari, 4 hari tak dekat rumah. Tapi anak-anak tu boleh jalan kaki je pergi surau. Jadi Allah berikan. Allah beri. Bila kita ada azam, kita ada doa. Kan? Lepas tu kita bertawakal kepada Allah. Usaha tu wajiblah kena susul dengan usaha. Jadi azam fizikal ni banyak lagi. Ada yang kata nak kebebasan daripada hutang. Bebas hutang. Masukkan. Lepas tu nak ada simpanan sekian-sekian. Ini boleh masukkan ni. Azam rohani ni. Umrah. Haji. Oh, saya masa sebelum pergi umrah, saya buat azam macam ni. Saya keluarkanlah gambar apa? Gambar Kaabah, gambar Masjid Nabawi, gambar Masjidil Haram. Nak buat semangat tu. Dan Alhamdulillah umrah pertama kami pergi. Kami masa tu memang tak ada duit, anak kecil-kecil. Tapi dua-dua orang beri. Bukan sebab saya glamour. Masa tu tak glamour lagi. Masa tu tak jadi pecama macam hari ni lagi. Bukan nak kata glamour tu bagus ya. Nak sebut bagi mudah faham. Mungkin ada orang kata, yelah ramailah orang nak taja ustazah. Ustazah kan orang glamour. Kami ni siapa? Tak. Saya tak ada apa-apa. Maksudnya biasa saja masa tu. Saya jumpa ramai orang yang miskin boleh pergi umrah, pergi haji. Bukan duit mereka. Dan mereka bukan siapa-siapa. Orang kampung biasa. Makcik-makcik jumpa. Ustazah, makcik nak pergi sangat umrah. Makcik tak ada duit. Macam orang susah. Kan ibu tunggal ni. Memang orang kampung susah. Saya kata makcik, setiap kali lepas solat, makcik jangan berhenti berdoa. Kalau makcik ada gambar-gambar Kaabah ke apa, makcik tampallah kat rumah. Setiap kali nampak gambar Kaabah, makcik doa, ya Allah jemputlah ya Allah. Kan aku ke rumahmu, ke Baitullah, ke Madinah. Ni Syirah tak sangka-sangka pergi ke Mekah ni. Kan? 1 sen pun tak keluar kan? Tampal juga. Syirah. Dah lah, bukan sekadar tu. Dia pergi package VIP lagi. Syirah kalau ikutkan package tu tahu, memang sungguh-sungguh VIP. Tak sangka. Dan memang tak terfikir kan? Maksudnya, tampal gambar Kaabah tu. Bila terlintas doa. Sebab untuk ke tanah suci bukan dengan diri kita sebenarnya. Tapi dengan kehendak Allah. Jadi letak. Walaupun tak logik. Makcik, masuk lama makcik tu. Ustazah, ada tak tahulah macam mana. Tapi orang ada nak bagi sumbangan pada makcik pergi umrah. Allahu Akbar. Makcik tak ada wawarkan pun, tak ada cakap apa pun. Saya kata, itulah kuasa doa. Kita minta sungguh dengan Allah. Macam mana Allah sampaikan. Sebenarnya, orang ni nak tajuk orang ni, tiba-tiba orang ni tak dapat. Allah bagi ilham untuk bagi kat makcik ni. Maksudnya macam tu kan. Padahal orang yang bagi dengan makcik ni tak kenal, tak ada kait-kait pun. Tapi Allah yang berikan detikan hati tu.
Jadi tak ada benda yang mustahil dengan doa. Dengan azam, dengan tawakal. Tak ada yang mustahil. Okey. Lepas tu, kita pergi contoh. Ini contoh saja. Tuan-puan boleh adjust ni. Kan terpulang lah. Kan tiba-tiba, facial, saya orang lelaki. Orang lelaki pun boleh facial. Tapi cari yang tukang facial perempuan. Lelaki lah. Perempuan pula. Kena lelaki lah, kau tak bersentuh apa haram lah pula. Ni, urut ni, saya pun buat rutin ni, urut ni. Ni sebab banyak duduk, banyak itu, banyak ini kan. Okey, mental. Tuan-puan sekalian. Bila sebut azam mental, ia melibatkan ilmu. Otak-otak kita ilmu. Jadi, ilmu ni ada pembahagiannya. Kan? Ilmu ukhrawi, duniawi. Dua-dua ilmu penting. Tak boleh kita sebut ilmu je bayang ukhrawi. Tak boleh. Sebab kita kan minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jadi, kita mungkin letakkan untuk mental kita ni, contoh, wajib baca buku. Baca 1 buku sebulan. Ini contoh. Wajib baca 1 buku sebulan. Lepas tu, yang kedua, kita kata, hadir majlis ilmu. Okey, kita pun tulislah. Online setiap hari contoh. Azam. Setiap hari kuliah Riyadhus Shalihin UAH. Contohlah. Kan tak setuju boleh ubah. Ni ustazah suruh letak azam kuliah dia. Terpulang. Nak letak kuliah online tak ada masalah. Kuliah Riyadhus Shalihin UAH. Contoh online setiap hari. Lepas tu hadir fizikal pula seminggu sekali contoh. Seminggu sekali. Saya pun hadir kuliah saya Isnin malam, Rabu malam, insyaAllah tambah lagi Sabtu malam. Malam ni pergilah ni. Isnin malam pun pergi. Pergi hadir kuliah Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz di Jenderami. Pergi belajar kitab. Macam malam tadi Bahrul Mazi. Malam ini Penawar Bagi Hati. Lepas tu ada pula Sabtu malam. Itu bunyi mana tu? Okey. Kena ada, tuan-puan sekalian. Fizikal. Sekarang dah boleh fizikal. Seminggu sekali. Hadirlah mana-mana kuliah. Sebab memang dapat ilmu, dapat pahala hadir online. Tapi sudah tentu berbeza bila kita hadir fizikal. Lepas tu, yang ketiga, kita kata kemahiran. Sebulan sekali. Kita buatlah 1 kali sebulan contohnya. Apa dia tu? Contohnya, bulan ni nak ambil kursus cupcake. Apa-apalah tuan-puan sekalian. Kursus FBA. Orang bisnes. Kursus mewarna. Ataupun melukis. Maksudnya, apa-apa skill, kemahiran yang kita nak. Ataupun pergilah motivasi, kursus motivasi ke apa ke. Kita boleh letak harian, bulanan, boleh buat. Jadi, kita mesti kena ada azam untuk mental kita. Barulah seimbang. Sebab badan kita ni fizikal, rohani, mental, emosi. Macam tu. Okey, emosi pula memang kita perlu berikan, kena ada azam untuk emosi. Contoh, melancong 1 kali sebulan. Wah, best lah ni 1 kali sebulan. Tuan-puan sekalian, saya melancong memang dapatlah sekali sebulan. Kadang-kadang sebulan 2 kali. Jangan fikir melancong tu mesti pergi luar negara lah, mesti pergi tidur lah. Kadang-kadang bawa anak pergi pantai, melancong lah tu. Kan? Bawa anak-anak pergi mana ya? Tak perlu belanja yang besar. Saya kalau biasa bawa pergi PD je kadang tu kan. Okey, jom pergi pantai makan-makan. Pergi tepi pantai berkelah. Kalau mak ayah saya dulu memang saya lalulah. Maksudnya pergi kita panggil apa? Berkelah. Kan? Berkelah. Riadah tu kita boleh masuk dekat fizikal. Bolehlah berkelah dan riadah, okeylah kita masuk. Ada orang untuk keperluan emosi dia, tapi dia bercampur juga. Emosi ni kadang bercampur dengan fizikal. Dia pergi hiking, tapi hikingnya Islamik lah tuan-puan sekalian. Hiking banyak sangat pergaulan bebas. Kalau anak-anak kita nak pergi hiking, anak-anak saya tak pernah lagi lah saya bagi dengan kawan-kawan. Tak pernah.
Sebab bila pergi dengan orang muda, campur lelaki perempuan, naik bukit, pegang-pegang tangan. Yelah sebab nak jatuh kan, nak menyelamatkan nyawa. Pegang tangan lelaki perempuan, tolak-tolak apa semua, haram. Atas dasar sukan hari ni ramai yang buat maksiat. Jadi, ya, hari ni pun fizikal ni bersukan. Suami saya memang suka main bola, anak-anak pun suka main bola, badminton. Okey, basikal, kan? Emosi. Contohlah hiking, berkelah, riadah. Lepas tu, antara keperluan emosi diwajibkan sebelum tidur. Contoh, salam, maaf, lepas tu peluk. Okey, semua salam, minta maaf, lepas tu maaf dan terima kasih, ucap terima kasih dan peluk. Okey. Begitulah rutinnya. Kalau sebelum tidur masing-masing akan jumpa Umi Abi, adik-beradik, anak-anak semua kumpul macam buat bulatan gitu. Lepas tu salam minta maaf, terima kasih banyak-banyak hari ni. Lepas tu salam minta maaf, lepas tu peluk. Peluk ni sama lelaki dia peluk betul-betul lah. Tapi adik-beradik lelaki dengan perempuan dia bukanlah peluk. Dia cuma gini-gini je. Kita janganlah, sebab mesti ada batas lah. Walaupun adik-beradik dia macam ni je, dia sentuh-sentuh. Anak lelaki kalau yang kecil memang saya peluk kemas lah. Bila anak lelaki dah besar, kita pun kena jaga batasan. Maksudnya, walaupun ibu dengan anak, ada setengah orang, okey, it's okay. Tak ada masalah, peluk betul-betul. Tapi kalau saya peluk anak lelaki yang dah besar, Luqman macam daripada tepi. Tak adalah rapat. Maksudnya di situ kita nak ajar juga dari sudut adab. Tapi pelukan tu adalah, kan, tangan tu. Jadi sebelum tidur, begitulah juga dengan suami dan isteri. Itu keperluan emosi. Keperluan emosi. Supaya masing-masing tidur dengan hati yang lapang. Sebab siang hari anak-anak kita bergaduh itu ini, ramai kita sudahkan hari unfinished. Ada benda yang tak settle. Okey, subhanallah. Ramai juga yang hadir dan 3K walaupun tengah hari. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ibdas. Masa kita pun dah nak habis. Jadi, contoh emosi lagi kita kata, keperluan emosi. Cakap I love you contoh. Ataupun keperluan emosi, panggilan. Okey, bincang dengan suami. Abang, saya nak awak panggil saya sayang, boleh tak? Macam tu kan. Awak suka saya panggil awak apa? Panggil abang ke, adik ke? Maksudnya, panggilan itu ada satu keperluan emosi. Lepas tu, antara keperluan emosi lagi iaitu hadiah. Hadiah ni keperluan emosi yang terbaik. Kita kena ada tarikh lahir adik-beradik. Tarikh lahir ya anak-anak. Lepas tu kawan rapat. Lepas tu mungkin orang istimewa. Orang istimewa ni boleh jadi guru kita. Boleh jadi siapa-siapa saja orang istimewa. Kawan rapat. Saya kira mak ayah tu memanglah. Okey, mak ayah. Kita wajib tahu hari lahir mak ayah, adik-beradik kita. Kalau dapat tahu juga hari lahir anak adik-beradik kita pun bagus. Lepas tu anak kita, lepas tu kawan rapat dan orang istimewa. Kita buat satu list tarikh. Simpan dalam, contohnya dalam dalam kita punya diary ke dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita tulis macam ni, insya-Allah ini ada keperluan emosi. Lagi ramai kita beri hadiah, satu lagi banyak kita dapat hadiah. Betul tak? Orang yang banyak bagi hadiah, dia akan dapat banyak hadiah. Bila hari lahir dia, orang tak lupa. Kedua, tak dapat hadiah pun, sebenarnya bila orang gembira dan bahagia dapat hadiah daripada kita, dan ini memang disebut dalam hadis Nabi, tahabu tahadu. Kalau kamu mengasihi, menyayangi, kamu perlu beri hadiah. Hadiah tu tanda kasih sayang. Tak cukup I love you, saya sayang awak, selamat hari lahir pun dah happy orang ucap selamat lahir. Tapi selamat hari lahir dengan hadiah, punya happy tu terus jadi naik pangkat, kita jadi kawan baik. Belum tu kawan biasa bagi hadiah, awak lah kawan baik saya, ramai-ramai kawan awak seorang je bagi hadiah, awak sahabat dunia akhirat. Peluk, naik terus pangkat jadi sahabat baik. Masya Allah, besarnya peranan hadiah. Dan sebab kita pernah dapat hadiah pada dia nyakitkan hati kita pun kita mudah nak maafkan. Sebab apa? Kasih sayang terbina dengan hadiah. Nabi suka bagi hadiah. Balik daripada perjalanan jauh, bawa balik hadiah pada isteri-isteri. Bawa balik hadiah untuk anak, untuk cucu. Itu sunnah Nabi. Jadi, hari ni ramai orang bagi hadiah digital kan?
Nak kereta ke? Bagi gambar kereta je. Sama lahir, kek sebiji pun gambar juga. Semua gambar-gambar. Kan sedih kan? Jadi kita ni lah balik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masa kita dah habis, tapi nak ambil juga peluang. Jadikanlah buku hijrahku ini untuk siapa sebagai hadiah. Pandai tak Ustazah? Sudahkah dengan hadiah? Ini adalah naskah terbaru by Ustazah Asma. Hijrahku sebenarnya untuk siapa? Dan saya tengok feedback pembaca, ada yang kata menangis je baca. Ada yang kata macam kena pukul-pukul. Sebab muhasabah diri banyak, sebenarnya kita dah berhijrah belum? Bagaimana nak berjuang berhijrah hati? Masa saya pergi Al-Muhibbin di Melaka tu, ramai kata Ustazah, saya sedang berhijrah. Dan syukur sangat ada buku yang nak memandu saya untuk berhijrah yang betul-betul. Supaya hijrah saya ini bukan hijrah fizikal, tapi hijrah emosi, hijrah mental, hijrah rohani. Dan istimewa, sempena petang ini, dengan namamu aku bangkit, dan tak pernah lagi kita buat, dan inilah baru saya lancarkan, tuan-puan dimati Allah sekalian. Untuk planner dengan namamu aku bangkit, untuk kali pertamanya dan kali terakhirnya, khas untuk siapa yang hadir pada petang ini. Tapi yang tengok lepas ni pun boleh lah, selagi mana stok ada. Kita ada stok lebih kurang 800 naskah saja lagi. Kita memberikan harga yang sangat special, potongan 50%. 50%. Harga asal RM48. Jadi harga hanya RM24 dengan free postage. Banyak tu tuan-tuan sekalian. Ini bukan harga modal, harga di bawah modal. Sebab planner ni kulit tebal, dalam dengan warna-warni, dengan lengkap. Ini adalah planner dengan namamu aku bangkit, eksklusif by Ustazah Asma. Ini planner yang kami terbitkan sendiri. Memang ilham hasil daripada musyawarah saya dengan tim. Nak ada planner macam mana, nak buat macam mana. Tuan-puan sekalian, insya-Allah planner ini akan membantu untuk memudahkan tercapai terutamanya impian rohani. Tuan-puan sekalian. Masya-Allah. Ini saya kira macam kita nak habiskan, siapa yang ada rezeki dapatlah 50% tuan-puan sekalian. Sebenarnya kita tak pernah lagi turunkan harga walaupun 10%. Kalau tuan-puan perasan, kita belum buat less 30% ke. Sebab apa? Ini adalah edisi terhad. Tapi dilancarkan pada petang yang barakah sempena program Azam seorang Muslim ini yang dianjurkan oleh IBDAS ni, pengajian dan dakwah, pendidikan dan dakwah, pengajian dan dakwah Sabah ni, masya-Allah. Jadi kita lancarkan promosi untuk penghabisan. Bukan sebab tak laku ya, memang laku sebab kita dah buat 10,000 naskah, habis. Alhamdulillah. Jadi kita nak bagi tawaran yang istimewa, planner 2022. Kita baru bulan 2 dan planner ni memang tidak rugi, walaupun bulan 5 pun beli tak rugi sebab isi di dalamnya. Planner dengan nama Aku Bangkit hanya RM24 saja daripada harga asal 48. Potongan 50%. 50% tuan-puan sekalian. Memang harga di bawah modal. Modal lebih daripada tu. Sebab kos printing sekarang memang tinggi. Lagi kalau buat kulit tebal, kos dia, lepas tu kos kertas tinggi, semua tinggilah tuan-puan sekalian. Jadi masa kami letakkan RM48 pun, penerbit bersama iaitu Galeri Ilmu kata, Ustazah, sikit sangat untung ni, tak lepas sangat pun belanja-belanja kasar yang lain, yang hidden cost. Saya kata tak apa, nak planner ni sampai ke tangan, kan, seramai mungkin orang boleh memiliki. Jadi bila kita tolak 50%, maksudnya memang hadiah lah tu daripada kami. Tuan-puan sekalian, kenapa saya katakan planner ini adalah satu planner yang akan membantu impian-impian yang kita sebutkan tadi. Contoh dalam ini ada terus jadual untuk khatam Al-Quran 1 bulan sekali, 30 hari ibadah challenge, semua senarai ibadah umum yang kita masukkan dalam ni. Azam tahun ini, tu dia. Nampak tak? Azam rohani, azam fizikal, azam intelektual, yang mental tadi tu, dengan azam emosi. Terus dah ada. Bukti. Memang planner ni inspired by Ustazah Asma. Okay, life goals. Lepas tu, azam untuk sedekah setiap hari Jumaat. Kemudian, contoh masuk untuk setiap bulan. Kita tengok. Terus kita buat catatan.
Ini untuk diisi muka surat berapa kita baca Quran. Nampak tak? Ada ruangan untuk baca Quran untuk diisi. Bilangan muka surat itu Al-Quran. Boleh nampak tak ini? Tanda, ada bulan, ada masjid, lepas tu ada masjid saja. Ini puasa hari Isnin, ada masjid saja. Tapi kalau ada bulan, ini jatuh pada 13, 14, 15, iaitu puasa hari putih. Kita terus tanda untuk puasa sunat dan sebagainya. Kita boleh tengok ini jadual solat. Lepas tu rekod solat. Nampak kita buat subuh, 1 hari bulan, tanda awal ke, solat tengah ke, lambat. Nanti kita boleh muhasabah solat kita banyak tengah ke, depan ke, lewat ke, Masya Allah. Lepas tu ini yang disebutkan azam rohani. Masya Allah. Sebab itu milikilah planner ini. Kalau ada anak-anak tu beli semua untuk anak-anak. Sebab senang kita nak pantau azam untuk rohani. Contoh ya, senarai ibadah harian. Solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat fajar, solat subuh berjemaah, mak surat, solat sunat duha, surah Yasin, solat zuhur berjemaah, gini-gini, Al-Quran, Waqiah. Maksudnya ini adalah rutin harian yang dicadangkan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Dan istimewa, saya terus nak tunjuk. Banyak lagi keistimewaan dia ni, tuan-tuan sekalian. Ni untuk catatan harian, mingguan apa semua. Saya tunjuk terus ke belakang. Kita boleh tengok dengan colourful, cantik, indah. Bahkan ramai yang memiliki kata tak pernah ada planner seumpama ini. Dan ada yang kata satu-satunya planner yang seumpama ini. Kita buat planner yang sesuai untuk Muslim. Yang ni, bahagian yang kedua ni tuan-tuan sekalian. Slot amalan zikir dan doa harian. Masya Allah, kan kita ada buat jadual ibadah harian tu baca Al-Kahfi seminggu sekali. Terus ada jadual untuk setiap hari Jumaat baca Al-Kahfi. Dan terus diberikan lengkap surah Al-Kahfi dalam ni. Jadi kalau kita nak travel pergi mana-mana, kan, nak bawa Quran macam sebersalah, kan, bukan susah sikit nak jaga. Bawa yang ni saja dah cukup dah. Jadi kita boleh tengok, terus ada bacaan surah Al-Kahfi dalam ni. Lepas tu bacaan surah Yasin. Kita target nak baca setiap pagi surah Yasin. Kemudian bacaan surah Ar-Rahman. Setiap hari nak baca surah Ar-Rahman. Lepas tu Al-Waqiah. Lepas tu surah As-Sajadah. Mak surat pun ada. Al-Mulk ada. Mak surat ni. Baca mak surat pagi, baca mak surat petang. Kami juga beramal dengan mak surat baca pagi dan petang. Jadi anak-anak memang diminta untuk tanda. Nanti kita monitor daripada sini. Tinggal anak 3 hari ke 4 hari ke, kita tengok je daripada sini. Dengan maksud sekali tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Dengan maksud sekali masukkan. Lepas tu belakang ni ada himpunan doa harian. Zikir harian. Bab tahlil, selawat. Semualah tasbih, tahmid dan sebagainya. Masya Allah. Lepas tu doa-doa. Ini doa-doa daripada pagi sampai malam. Tuan-tuan sekalian, dengan setebal ini, dengan design yang sangat eksklusif, cantik, dengan namamu aku bangkit, jatuh itu biasa, bangkit setiap kali jatuh itu luar biasa, andai jatuh kerana manusia, maka bangkitlah kerananya, Ustazah Asma Harun. Ini Kufi ni bangkit. Bahasa Arab. Tuan-puan sekalian, berapa harganya? RM24 saja. Harga asal RM48. 50%. Jangan marahlah orang yang beli awal-awal. Ya Allah, Ustazah, saya beli harga RM48. Jauhnya beza 50%. Kalau tu saya sabar tunggu. Tuan-puan sekalian, ada bahagian masing-masing. Siapa yang beli awal tu sebenarnya dia banyak menyumbang lah kepada kami. Sebab setiap jualan produk baik Ustazah Asma, kan, di galeri tu adalah menyumbang kepada gerak kerja dakwah dan amal. Daripada hasil jualan tu lah kita bayar gaji pekerja, yang mana pekerja-pekerja ini buat kerja dakwah, buat kerja amal. Sebab itu, siapa yang beli awal janganlah rasa macam rugi. Sebab anda menyumbang lebih lah. Dan siapa-siapa yang beli yang baru ni, kan, walaupun harga RM24 tapi nak transfer RM100 tak ada masalah. Nak transfer RM50 tak ada masalah. Sekali infak. Tapi Alhamdulillah, ambillah peluang. Tuan-tuan sekalian, RM24 saja. Dengan ketebalan ni, kalau banding dengan buku hijrahku ni, besar, kecil dia besar. Beza gini. Nampak kan? Boleh nampak perbezaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau yang satu hadiah, ada orang dia terus beli banyak, 10. Kenapa? Saya dah standby dah. Nanti hari lahir kawan-kawan tu saya akan post buku Ustazah ni. Jadi, betul buku ada satu hadiah yang sangat istimewa. Saya pun suka dapat hadiah buku sebab buku itu terkandungnya ilmu
yang bermanfaat dunia dan akhirat dan boleh beri perubahan kepada diri kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf, bukan kata tak suka, saya suka juga dapat hadiah lain. Makanan pun suka. Kan nanti buku je tak ada orang bagi makanan. Bunga pun suka. Bunga hidup suka, bunga mati pun suka. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap dah terlebih dah masa. Terima kasih kepada IPDAS, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah. Terima kasih semua yang hadir. Mohon maaf salah dan silap. Selamat beramal. Jangan lupa buat cari ketua majung besar, guna marker. Lebih kurang besar ni lah ketua majung. Lebih kurang. Maaf tampal. Dari masa ke semasa, kita doa. Duduk depan, kita punya azam. Ya Allah, tunaikanlah impian azamku ini, Ya Allah. Tengok balik. Sebab kita selalu lupa. Jadi bila tampal, kita akan ingat, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Berjumpa lagi di lain siaran. Macam tu kan. Esoklah kuliah Riyadhus Salihin, insyaAllah. Tapi petang ni ingat macam ada satu live ringkas lah. Berkenaan dengan, ada something lah nak share dengan sahabat-sahabat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, malah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dengan niat supaya mudah-mudahan bacaan itu menjadi satu doa buat almarhum Al-Fadil Ustaz Muhammad Alifuddin bin Abdul Rahim, insan yang saya ceritakan tadi, isteri kepada Ustazah Nurul Syuhada Amir. Walaupun saya tak kenal rapat, bukan kawan rapat, bukan kenalan rapat, tapi pernah bertemu lah, dan lebih kepada kenalan di FB lah. Subhanallah, dengan meninggalkan beliau dan anak-anak pada hari Jumaat, hari yang baru ni. Subhanallah, dan permergian yang sangat indah. Tuan-puan boleh cari FB Ustazah ni, Nurul Syuhada Amir, NURULSYUHADAAMER. Dan bila kita baca penulisan penulisan pelajar kepada almarhum suami kepada Ustazah Nur Syuhada Amir, Syaurah Ishaq ni, subhanallah, Allahu Akbar, ia sangat boleh memberikan gambaran betapa mulianya Al-Fadil Ustaz. Mulianya Al-Fadil Ustaz Muhammad Alifuddin ni. Dia merupakan ustaz yang selalu tasmik, ustaz hafazan Al-Quran. Dan bagaimana amalan harian dia, cerita isteri dia, seorang yang bila berzikir mesti khusyuk. Kalau start zikir, anak ke datang, isteri ke datang borak, dia mesti teruskan zikir, bukan tak layan, sehingga habis. Kita kadang-kadang nak habis 1000 kan, berhenti tu mau 1 kali berhenti. Maksudnya, tapi beliau sangat khusyuk dalam zikrullah, lagi tak habis jumlah zikir yang diselesaikan, lagi tu tak berhenti. Dan antara amalan arwah Ustaz Muhammad Alifuddin ni adalah setiap hari 1000 kali, tak silap saya pagi, 1000 kali malam ataupun 1000 kali sehari membaca zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah di hujung hayat dia, padahalnya dia dalam keadaan tidak sedar, berapa hari tak sedar, macam koma. Saya tak pasti, tapi yang saya baca ia bukan melibatkan COVID, macam ada kuman di dalam kepala, macam tu lah, mereka tak sedar. Tetapi bila dekat dengan kematian, itulah saya rasa macam menunduk kan. Daripada tadi sampai rasa macam ni tau. Tak perasan menunduk. Tadi menunduk nampak apa bawah? Nampak je Ustazah? Okey. Jadi subhanallah, alhamdulillah pada akhir kematiannya boleh pada hari Jumaat pula meninggal. Lepas tu pada akhir kematiannya boleh menyebutkan ucapan kalimah syahadah la ilaha illallah. Yang mana Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang dapat sebut kalimah la ilaha illallah pada akhir kehidupannya, dia pasti masuk syurga. Sebab itu saya masukkan dalam azam tadi zikir la ilaha illallah. Azam, kita memang azam nak husnul khatimah, tapi apa ikhtiar kita? Sebab itu untuk mencapai husnul khatimah, azam tu kenalah zikir la ilaha illallah sebanyaknya. Kalau waktu hidup, waktu sehat macam ni tak banyak zikir la ilaha illallah, sangatlah susah untuk dapat ucap la ilaha illallah saat mati. Sebab mati tu lagilah keadaan terdesak.
dengan sakitnya, dengan ketakutannya, dengan banyaknya tarikan-tarikan syaitan, godaan syaitan. Paling dahsyat adalah ketika macam perang masa tu, ketika saat akhir. Jadi bila sebut la ilaha illallah saat hidup dengan banyak, insya-Allah Allah izinkan kita sebut la ilaha illallah saat kita nak mati. Jadi alhamdulillah kita bacakan sama-sama Al-Fatihah dan umum juga untuk semua. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak screenshot. Oh, dia nak screenshot.